Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Masura dalam Madah Akidah. Hari ini kita akan belajar tajuknya peristiwa pada hari kiamat. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya pelajar, kita akan belajar tajuknya peristiwa pada hari kiamat. Semua yang bernyawa akan mati. Semua yang berada akan dimusnahkan dan dihidupkan semula untuk menerima balasan. Orang yang baik dimasuk ke dalam syurga. Orang yang jahat dimasuk ke dalam neraka. Kita wajib beriman kepada hari kiamat. Marilah kita lihat pengertian hari kiamat. Apakah hari kiamat itu, pelajar? Hari kiamat ialah hari kesudahan bagi sekalian makhluk. Bagaimanakah alam ini bila berlakunya hari kiamat? Iaitu, tiap-tiap perkara di alam ini akan musnah dan hilang bila ditiup sangkakala kali yang pertama. Allah perintah kepada kita supaya beriman kepada hari kiamat. Bagaimanakah beriman kepada hari kiamat, pelajar? Beriman kepada hari kiamat iaitu meyakini dan mempercayai bahawa hari itu pasti akan datang. Ya pelajar, bilakah datangnya hari kiamat? Hari kiamat tetap akan berlaku mengikut masa yang ditetapkan oleh Allah dan tidak sesiapa yang mengetahui masa berlakunya. Pada hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan semula. Ya pelajar, semua manusia yang telah mati dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka selama di dunia. Hari kiamat ialah hari pembalasan segala amalan hamba-Nya. Sesiapa yang beramal baik akan mendapat balasan yang baik dan sebaliknya. Seterusnya pelajar, marilah kita lihat hikmah beriman pada hari akhirat atau hari kiamat. Ya, iman pada hari akhirat juga memiliki hikmah yang mendalam bagi yang mengamalkannya. Hikmah beriman pada hari akhirat atau hari kiamat. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kepercayaan terhadap adanya hari akhirat akan membuatkan hidup menjadi teratur. Manusia akan berusaha untuk selalu berperilaku baik dan menjauhi perbuatan dosa. Mereka sedar dan yakin bahawa segala yang diperbuat di dunia akan mendapatkan balasan kelak di akhirat dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, akan mendorong untuk sentiasa berbuat baik dan menghindari berbuat dosa dan sia-sia. Sebagai buah dari keimanan dan ketakwaan, orang yang meyakini hari akhirat akan berusaha selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa. Perbuatan dosa akan mengantarkan kepada kesengsaraan, sedangkan kebaikan akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Yang ketiga, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Untuk menjalani kehidupan di akhirat, maka diperlukan bekal yang cukup. Oleh kerana itu, keyakinan terhadap hari akhirat akan memotivasi seseorang untuk semangat membuat perkara yang baik sebagai bekal bagi kehidupan akhirat.
Kehidupan akhirat sebagai kehidupan masa depan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kepercayaan terhadap hari akhirat akan mendidikkan manusia agar sentiasa mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan masa depannya. Setelah mengetahui fungsi iman pada hari akhirat, semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Seterusnya belajar, marilah kita lihat beriman kepada qada dan qadar. Iman iaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Sebagai umat Muslim, seseorang dituntut memiliki keimanan. Keimanan yang harus dimiliki oleh seorang Muslim di antaranya adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Marilah kita lihat apa pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar ialah penentuan Allah akan kebaikan dan kejahatan seseorang. Kita wajib beriman kepada penentuan Allah yang menentukan qadar baik dan qadar jahat hamba-Nya. Yang baik dibangsakan kepada Allah dan yang jahat dibangsakan kepada hamba-Nya. Allah mengadakan yang baik dan yang jahat untuk pilihan bagi hamba-Nya. Yang baik dihalalkan dan yang jahat diharamkan. Kita wajib beriman kepada qada dan qadar Allah. Ya pelajar, kita sebagai seorang Islam wajiblah yakin bahawa segala apa yang kita hendak laksanakan tidak mampu untuk kita buat melainkan dengan adanya izin Allah. Seseorang hendak buat baik atau buruk perlukan izin dari Allah. Ataupun apa yang dirancang manusia hanya akan terlaksana jika ditakdirkan oleh Allah. Ada takdir yang mana tidak sesuai dengan apa yang kita hendak. Ada takdir yang selari dengan kehendak kita. Lahir di perut siapa, keturunan apa dan sebagainya. Bukan sesuatu di atas pilihan kita. Ada takdir yang selari dengan kehendak kita, seperti pilihan buat baik atau jahat. Kita berkehendak buat jahat, kadang Allah izinkan dan kadang Allah tidak izinkan. Sebab itu, ia dihisap sebab perbuatan itu atas pilihan kita dan dengan izin Allah. Sebab itu juga buat baik dapat pahala dan buat jahat dapat dosa. Percakapan biasa dalam bahasa Melayu, kita hanya berancang, Tuhan yang menentukan. Namun, yakini baik dan buruk dari Allah adalah rukun iman. Mari kita dengar agar kita faham. Bila sudah faham, tentu kita yakin beriman kepada qada dan qadar. Sama-samalah kita belajar. Setiap yang berlaku Allah yang menentukan. Berjaya dengan usaha kita. Setiap yang berlaku Allah yang menentukan. Marilah berdoa padanya. Bila rasa gembira, ucapkanlah Alhamdulillah. Bila rasa sedih, sabarlah dengan ujian Allah. Mari kita dengar agar kita faham. Bila sudah faham,
tentu kita yakin beriman kepada qada dan qadar. Sama-samalah kita belajar. Setiap yang berlaku Allah yang menentukan, berjaya dengan usaha kita. Setiap yang berlaku Allah yang menentukan, marilah berdoa padanya. Marilah berdoa padanya. Ya pelajar, seterusnya marilah kita lihat hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendidik manusia agar sabar kepada ketentuan Allah. Yang kedua, menjadikan manusia pandai bersyukur. Yang ketiga, memberi ketenangan jiwa. Yang keempat, melatih manusia agar tidak sombong. Yang kelima, membiasakan manusia bertawakal kepada Allah. Yang keenam, melatih manusia giat berusaha dan tidak berputus asa. Itu dia ya pelajar, hikmah iman kepada qada dan qadar. Baiklah pelajar, hari ini kita belajar setakat ni saja dulu. Ya, pelajar kena ingat, kita sebagai seorang Muslim harus meyakini adanya qada dan qadar Allah SWT kerana dapat membimbing rohani kita menuju pada kebaikan. Mengingat bahawa qada dan qadar adalah rahsia Allah SWT yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Seterusnya pelajar, marilah kita lihat sifat-sifat orang yang beriman dengan qada dan qadar. Semua ciptaan Allah mengikut qada dan qadarnya. Kita mesti buat baik kepada Allah. Kita mesti tinggal larangan Allah. Kita mesti reda kurniaan Allah. Kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar dikasihi Allah. Baiklah pelajar, hari ini kita belajar setakat ni saja dulu. Nanti kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.